Selamat pagi, salam sejahtera. Isu yang paling hangat semalam ialah apabila seorang pemimpin UMNO sendiri mengatakan bahawa UMNO perlu mengambil perhatian. Pernah dicadangkan sebelum ini tentang semua ahli parlimen dan adun yang terlibat di dalam kes mahkamah, masih dibicarakan dalam kes mahkamah, haruslah tidak dicalonkan dalam PRU maupun PRN. Aku secara pribadi setuju dengan cadangan Anwar Musa ini. Beliau mengulas ulasan daripada Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, yang mengatakan bahawa Dewan Muktamar PAS mengatakan bahawa, kalau aku tak silap, Dewan Muktamar PAS kata siapa yang ada kes mahkamah perlu dipanjangkan, undang-undang parlimen perlu dipanjangkan, perlu diperluaskan sehingga kepada mereka yang menghadapi tuduhan di mahkamah perlulah direhatkan dan tidak dibenarkan dicalonkan. Aku secara pribadi sangat setuju dengan cadangan ini, yaitu ahli-ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri yang mempunyai kes mahkamah tidak patut dicalonkan lagi. Bukan kerana apa, walaupun mereka belum lagi didapati bersalah, tetapi harus diingat mereka ini bekerja dengan rakyat. Bayangkan kalau mereka mempunyai kes sebanyak Zahid Hamidi, ada berapa puluh pertuduhan dan mereka perlu turun naik mahkamah. Berapa banyakkah waktu yang perlu diambil untuk turun naik ke mahkamah? Bukankah waktu itu sepatutnya mereka perlu bekerja untuk rakyat? Tapi oleh kerana tenaga dan masa mereka itu banyak dihabiskan turun naik mahkamah, maka aku fikir akan sedikit sebanyak menjejaskan kualiti kerja mereka untuk rakyat pula. Jadi aku sangat setujulah semua ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, tak pedulilah dimanapun mereka, parti mereka, Lim Guan Eng, siapa lagi ya, semua orang yang mempunyai kes mahkamah patut direhatkan dan tidak patut bertanding lagi. Hanya dibenarkan apabila mereka sudah bebas di dalam kes ataupun dalam pertuduhan, sudah ada keputusan daripada mahkamah. Selain daripada itu, isu semalam juga yang paling hangat ialah apabila Regi Jesse Ritaudin mencadangkan bahawa beliau mengatakan sekiranya PRU 15 diadakan pada tahun ini juga, beliau kata UMNO akan bungkus. Aku pun setuju dengan perkara itu. Kalau PRU 15 diadakan pada tahun ini, aku rasa Barisan Nasional akan bungkus. Kerana ada banyak isu. Salah satunya ialah kepercayaan rakyat terhadap Ismail Sabri Yaakob sekarang sudah meningkat, dan kepercayaan rakyat terhadap sistem kehakiman negara juga telah meningkat. Selain daripada itu, pengenalan RUU, Rang Undang-Undang Anti Lompat Parti, telah memberikan keyakinan semula kepada rakyat untuk sekali lagi turun mengundi dalam PRU. Jangan disilap, orang kata PRN Melaka dan Johor, BN menang, UMNO menang. Ya, kita tidak boleh nafikan kemenangan itu kemenangan yang besar, tapi jangan dilupa, kita tak boleh nafikan bahawa kemenangan Barisan Nasional UMNO dalam 2 PRN itu banyak dipengaruhi oleh ketidakhadiran para pengundi. Yang turun mengundi adalah lebih kurang dalam 60% sahaja. Ada banyak faktor mereka tak turun di dalam PRN tersebut. Salah satunya adalah perasaan sikap pengundi yang rasa tertipu, yang mana mereka rasa undi mereka tu dikhianati akibat daripada lompat parti. Ramai yang kata kepada aku, mereka kongsi, buat apa nak undi kalau sudah undi nanti mereka akan lompat lagi. So itu sebab mereka tak nak mengundi lagi. Tapi selepas pengenalan RUU anti lompat parti, ramai pengundi sekarang ini yang sudah mulai yakin untuk turun semula mengundi. Jadi dengan bilangan peratusan pengundi yang meningkat ini, aku rasa BN akan menghadapi masalah yang besar, terutamanya dengan kemunculan undi 18 juga. Undi 18 ni tak sama dengan orang kampung, tak sama dengan orang-orang tua yang sudah
apa kata, sudah sebati dengan parti politik ikutan mereka. Walau macam mana pun parti itu, mereka tetap ikut dengan parti itu. Tapi berbeza dengan undi 18, mereka ni orang baru dan banyak dicorakkan oleh media sosial. Selain daripada itu, apalagi yang aku rasa yang boleh menyebabkan Barisan Nasional mungkin akan tewas kalau PRU diadakan tahun ini, ialah apabila banyak isu yang sedang mengikat, yang mengaitkan Barisan Nasional dan UMNO. Tak juga aku nafikan parti politik seperti Pakatan Harapan pun terlibat dalam isu-isu tertentu seperti terowong bawah laut di Pulau Pinang yang melibatkan Lim Guan Eng. Tapi isunya lebih besar, lebih banyak melibatkan nasional, melibatkan nasional, isu nasional lebih besar. Contohnya kapal LCS yang sampai sekarang ini masih menjadi kontroversi. Bahkan kemarin Rafizi mendedahkan bahawa telefonnya dirampas sekali lagi untuk siasatan. Saudara sekalian, penonton yang saya hormati sekalian, apapun, aku tetap memuji kekuatan kita punya sistem kehakiman di Malaysia. Sistem kehakiman di Malaysia begitu luar biasa. Jadi aku kembali semula kepada isu tadi, iaitu isu ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang mempunyai masalah tuduhan di mahkamah patut mengundur diri terlebih dahulu, patut berehatlah sebentar sebelum dicalonkan semula. Selesaikan dulu isu kes mereka ini, barulah aku rasa mereka dapat bekerja dengan baik untuk rakyat. Kan begitu. Jadi sebab orang kata satu pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang menjadi suri teladan. Tahu apa itu suri teladan? Macam mana seekor ketam mengajar anaknya berjalan kalau dia sendiri pun tak pandai berjalan. Kata pepatah Melayu juga, kalau bapa kencing berdiri, anak lari, anak kencing berlari. Kalau bapa kencing berlari, anak pula kencing berlari-lari. Jadi begitulah cerita dia. Kalau pemimpin itu ada isu kelihatan mempunyai kotoran walaupun belum terbukti, tetapi ini akan membawa satu suri teladan yang tak baik. Selain itu, kesukaran untuk menghormati pemimpin juga boleh timbul, kerana ya macam mana mau memimpin kalau memang dia pun juga mempunyai masalah disiplin. Jadi itulah dia. Apa pendapat kamu sekalian para penonton? Adakah anda juga bersetuju dengan cadangan Anwar Musa dan cadangan aku? Kalau kamu setuju, boleh tinggalkan komen di ruangan komen ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.